kepada jabatan kerajaan, menteri-menteri kah, YB kah, pemimpin-pemimpin negara ini. Hari ini saya kembali kepada tempat kawasan yang dipanggil Ilman atau Institusi Latihan Mahkamah Anak Negeri. Ilman, in capital letters. Seorang tun telah memberi saya message kembali buat video dalam bahasa Malaysia. Aku punya bahasa Malaysia adalah bahasa pasal sikit, tapi apa aku peduli asalkan ada video dan ada fakta. Ya, ini saya membuat video ini tanpa AI, tanpa editing, tanpa skrip. Saya datang dan bercakap apa yang saya tahu sebagai jurnalis sambilan, part-time reporter ya. Dan saya pernah dijemput kepada kawasan ini untuk membuat liputan apabila ini bangunan dibuka pada zaman warisan 2 tahun. Dan banyak aktiviti, even di luar di sini telah dibuat. Persembahan budaya, muzik, pengumpulan semua pemuda-pemuda dari seluruh Sabah dan Sarawak berkumpul di sini untuk buat bertukar fikiran, buat khusus, macam-macam lah. Okay. Ini bangunan Ilman hanya bukan untuk Mahkamah Anak Negeri sahaja. Faham? Walaupun di sana adalah satu bilik mahkamah yang terbesar dan sepatutnya di bangunan di sini adalah tempat pendengaran apil atau apa yang apil terakhir untuk Mahkamah Anak Negeri yang sepatutnya dipengurusikan oleh seorang hakim anak negeri yang loyal lah, hakim loyal yang dari Sabah atau yang daripada golongan anak negeri yang tahu adat-adat dan undang-undang anak negeri. Malangnya mahkamah dan bilik mahkamah di sini tidak pernah digunakan sejak bangunan ini dibuka pada tahun lebih kurang 2019 ya. Tapi 2 tahun zaman barisan, 2 tahun di sini ada dibuat training, latihan untuk ketua kampung, ketua anak negeri, OKK dan semua yang penganut-penganut adat-adat orang asal lah. Bukan sejak KDM bukan sejak Kadazan Dusun Tawa. Semua orang asal di Sabah. Ya. Dan inilah bangunan yang sepatutnya kegembiraan yang memajukan semua apa-apa saja yang mengenai dengan orang asal. Adat-adat, undang-undang adat, undang-undang perkawinan, pertunangan. Di sinilah sepatutnya puncaknya. Ya. Bukan saja mahkamah yang dikendalikan, tapi semua pengetahuan, makanan kah, budaya kah, pakaian kah, ubat-ubatan tradisi kah, sepatutnya dikumpul dan disimpan di perpustakaan yang ada di sini belakang. Dan ada pejabat-pejabat di atas, mungkin pegawai juga yang ketua adat, semua ada di sini. Pejabat, ofis dan ofis sementara untuk para hakim, pentadbiran. Sejak kerajaan GRS ambil alih pada tahun berapa itu 2021, kawasan ini sudah dilupakan jadi white elephant. Ini rumah jadi rumah hantu. Ya. Dan bila saya bikin video ini dulu, tiada sesiapa pun orang dari kerajaan menjawab saya.
Yang pergi menjawab sebenarnya video, katakan tidak sah konon, adalah yang saya bertubuh hantu. Kenapa hantu? Sebab dia orang tiada nama. Dia pandai cakap, temberang, teburkan fitnah musim election, ke apa. Dengan beraninya memfitnah sebab tiada nama. Ada phone number saja. Tapi saya sudah kumpulkan semua phone number tersebut. Dan dia orang saja yang menjawab saya. Jawapan bodoh, jawapan temberang. Kononnya ada penyelenggaraan, ada repair work. Mana ada repair work di sini ni? Ini pun kabur-kabur. Warna sudah kabur-kabur. Macam di dalam tu bilik tu mungkin penuh hantu sudahlah. Tidak pernah digunakan ini bangunan sejak kerajaan warisan ditumbangkan. Kenapa? Kenapa JRS tidak gunakan ni? Kenapa kerajaan menteri lain tidak digunakan ni? Mana sudah jabatan hal luar anak negeri? Tidur di KKK. Mana sudah ketua presiden kamu? Ada datang pergi tengok di tempat kah? Ada cadangan kah? Ada peruntukan kah yang diberikan oleh kerajaan selama 5 tahun? Saya mau tanya. Dan harap si yang ketua yang ada gelaran tun itu, sila bawa ini video kepada sesiapa saja yang sudi mendengar. Okey. Ini bukti. Mari saya jalan. Sini. Hitam-hitam ini pavement ini sini. Dulu persembahan kena buat di pantas ini, pantas terbuka. Persembahan budaya pun kena buat. Sumazau Magagung muzik tradisi. Sekarang 5 tahun di bawah kerajaan JRS. Ini kawasan jadi rumah hantu. Kalau ada, cabarlah. Tiada pun event. Tidak pernah kena gunakan ini kawasan. Dan pada masa dulu, saya datang lawatan mengejut. Itu gate ditutup, dikunci. Dikunci dengan rapi. Hanya selepas banjir yang baru-baru ni, yang selama 1 minggu tu, dia kena dibuka sebab banyak orang di Meciang kehilangan rumah, kena runtuh, kena banjir, macam-macam. Dan baru saya diberitahu 30 keluarga telah ditempatkan di itu kawasan sana itu. Ya, ada motel ini. Okey, macam hotel lah. Saya dapat tengok tadi 37 keluarga. Ini dijadikan sebagai PPS atau Pusat Pemindahan Sementara. 2 bulan sudah dibilang. Dia orang tinggal sana. Kasihan orang kampung daripada Meciang. Dia orang tunggu membina rumah kampung baru mungkin. Tapi memanglah banyak masalah kan. Ya, jadi tidak tahu berapa lama lagi dia orang tinggal di sana. Itu bilik motel, macam hotel juga tu. Diorang tinggal di sana sementara lah. Menunggu penyelesaian atau cara diorang bikin rumah baru balik di kampung Meciang. Okeylah. Hanya ini, bila ini digunakan sebagai PPS, jadi barulah tahun ini, ujung tahun ini, tempat ini kena guna secara paksa lah habis. Tiada tempat lain untuk dijadikan PPS bagi orang mangsa-mangsa banjir dan tanah runtuh. Ya. Tapi sebelum ini, saya sudah melawat di tempat berapa kali. Saya dapat ambil video dari luar pagar saja, dari luar gate. Dan tengok ni. Ini dah bukti yang tempat ini tidak pernah diselenggarakan. Rumput sudah tinggi. Ya. Kayu-kayu pun sendiri-sendiri hidup. Tengok lagi sini. Semua itu kawasan dalam tempat letak kereta. Tengok ni. Inilah bukti-bukti yang kawasan ini telah ditinggalkan, diabaikan atau karena abandon selama 5 tahun. Jadi harap video saya ini ditonton seluruh Malaysia. Tidak tahu berapa juta peruntukan yang diminta dan dipohon. Saya tahu orang sini nama-nama yang terlibat untuk memohon ini. Tan Sri Bandar Dempok.
Mungkin ada juga bantuan daripada bekas Ketua Hakim Tun dan dari Mahkamah Anak Negeri Penampang yang memulakan kertas kerja untuk menyediakan tempat ini. Ya. Dan ini adalah sangat bagus. Bukan saja untuk jadi kawasan pendengaran kes-kes Mahkamah Anak Negeri, tapi yang ini fungsi lain, yang penting, fungsi lain. Jadi hanya dalam 5 tahun kerajaan ini, kerajaan rukut-rukut, kerajaan JRS, pertama kali aku dengar satu kemudahan bangunan macam ini hanya ditinggalkan begitu saja, tanpa sebab. Tapi bila saya bangkitkan isu ini dalam video aku, kenapa itu hantu bilang ini kena buat, itu kena buat, itu kena buat. Mana buktinya? Tunjukkan bukti. Kenapa hantu saja yang menjawab? Kenapa calon-calon lain tidak boleh menjawab? Kenapa jabatan semua diam tidak menjawab saya? Tadi sekarang saya mau tanya, apalah nih akan dibuat dengan kemudahan ini? Kalau saya jutawan, saya beli dia, saya jadikan saya punya istana lah. Saya beli ini tempat kalau saya ada duit. Habis ini duit rakyat kena pakai untuk membina kawasan ini. Tapi 5 tahun tiada hasil. Ya, tidak digunakan. Kenapa tiada semena, kenapa tiada apa. Boleh juga itu hall di sana boleh disewa untuk khusus apa jual di luar, khusus bisnes ke apa, boleh bantu pakai kerusi, ada blackboard, hall yang bagus. Tapi apa yang aku tahu, supply, water supply, air, ada banyak masalah air ya, di dalam, banyak bocor, jamban tidak berfungsi. Mungkin itu dalam bangunan pun sudah penuh, tidak tahu apa. Penuh hantu lah sana dalam. Jadi tinggal ini hotel. Dulu tujuan ini hotel kena bikin. Bila ada khusus untuk Mahkamah Anak Negeri, Ketua Kampung dan semua gala-galanya pegawai Mahkamah, diorang berkhusus di sini. Yang datang dari jauh boleh dapat tumpang tinggal sini free, ya. Ada free lah, daripada turun pergi KK, pergi Dengongon cari hotel yang tidak cukup. Memang cukup untuk peserta semua yang mengambil khusus di bangunan di sini. Tapi saya tanyalah, semua kamu yang penyokong JRS, apa kamu buat dengan ini? Kamu ada tujuan untuk membunuh adat orang asal kah? Inilah tujuan kamu abaikan di tempat. Kamu tidak mau orang-orang asal bermaju dengan pendidikan dan pengetahuan sendiri. Ya, jangan nafi. Kalau saya salah, cari saya, cabar saya secara terbuka. Bila-bila saja. Yang baik sebelum 29 lah. Saya mau berdebat sama kamu secara terbuka. Faham? Selain itu, baru saya tahu oleh kerana ini tempat kena guna sebagai PPS. Jadi di pintu gate itu ada seorang, mungkin ada seorang kan berganti-ganti. Ada orang security bertugas di dekat itu pondok security. Tapi itu pondok security pun macam tiada penyelenggaraan, tiada maintenance. Kesian juga dia itu. Tidak tahu apa dia ada. Dia ada kipas kah? Kesian juga itu security, kerja satu orang menjaga. Mungkin dia jaga di tempat sebelah malam kerana ada orang sini. Kalau ini tempat tidak kena pakai, tutup gate, pulang. Jadi bikin susah hati lah. Kalau orang pergi masuk ke sini menceroboh sebelah malam. Ya. Dan tadi pun saya ada cek itu pagar yang terkena tanah runtuh. Sampai sekarang belum ada
pembaikannya. Kawasan Ilman, hari 4. Tarik ni hari 27 November. Bahagian fencing di sini kena bikin begitu sebab yang fencing asal terjatuh di gaung. Ada landslide di sana. Okay, sama juga yang sebelah sana. Dan inilah keadaan ini bangunan Ilman. Macam tiada maintenance ini, sikit-sikit ada maintenance, tapi cat semua sudah bangunan jadi buruk. Punya atap dia cantik, itu, tapi warna sudah hilang. Ini di belakang di Ilman. Ini untuk rekodnya. Bulan 11 tahun mengundi 2025.